Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, macam yang kita dah maklum, sebelum ni cikgu ada share dengan kamu modul berkaitan dengan topik penakkulan matematik. Penakkulan logik. Dulu dia dikenali dengan nama penakkulan matematik. Sekarang ni dia dikenali dengan nama penakkulan logik. Dan ada sedikit penambahan dah berdasarkan topik-topik ni. Okey, berdasarkan kepada kita punya pembelajaran ada sedikit penambahan daripada yang sebelum. Okey, daripada topik silibus lama kita hanya belajar ada part-part yang kita tak masuklah. Okey. So kita tengok kepada nota terlebih dahulu. Okey, so dalam sini kita ada penakkulan logik. Okey, bila sebut kata penakkulan logik, perkara pertama sekali yang perlu kita kenal adalah okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, perkara pertama sekali yang berkait rapat dengan penakkulan logik adalah ayat. Okey, so kita kena kenal ayat. Ayat yang macam mana? Ayat pernyataan. Okey, ayat pernyataan. Okey, yang mana ayat pernyataan ini mestilah ayat yang lengkap. Yang mana dia mesti ada dia punya apakah objek dia dan apakah dia punya subjek. Okey, dia mesti ada objek dan mesti ada dia punya subjek dia. Okey, barulah dia jadi ayat yang lengkap. Contohnya kita tak boleh kata contohnya apa? Okey, kita kata 12 tambah 5. Okey, kita kata gitu je. Maknanya tak lengkap. Okey, untuk melengkapkan ayat ni kita mesti tambah. Ni objek dia kan? 12 tambah 5. So apakah dia punya ini adalah objek dia. So apakah subjek dia nanti? So 12 tambah 5 kena ada sama dengan berapa? Sama dengan 17. So ini barulah dia jadi satu pernyataan yang lengkap. Kita tak boleh bagi tahu 12 tambah 5. Kita berhenti sampai situ sahaja. Tak cukup. Maknanya benda ni akan jadi tergantung. Dia menimbulkan persoalan. Okey, itu satu. Yang kedua, macam mana kita nak mengenali ayat pernyataan? Okey, ayat ini kita boleh tentukan dia punya kebenaran dia. Okey, so kebenaran ayat ni kita boleh tentukan. Maknanya kalau orang tu menipu, kita boleh kata dia menipu. Okey, kalau orang tu berkata benar, maka kita boleh kata dia ni berkata benar. Contohnya, contohnya katalah ayam, okey, ayam itu okey makan, okey, makan apa? Makan spaghetti. Okey, contoh. Betul ke? Ayam makan spaghetti. Okey, so boleh jadi palsu kan? Boleh jadi salah. Ada orang dia menipu, dia kata ayam dia makan spaghetti je, dia tak makan nasi. Okey, so maknanya kat situ orang tu sedang menipu. Jadi kenapa kita boleh kata dia menipu? Sebab kita boleh tahu bahawa benda tu benar ke salah. Okey, so dikata ayam itu makan. Kalau dia berhenti sampai sini, maknanya kita belum lagi boleh menentukan kebenaran dia. Jadi bila dia dah tambah di belakang tu, dia makan apa? Dia makan spaghetti. Jadi kat sini kita dah boleh tahu orang tu menipu ke, orang tu berkata benar. Okey. So, dalam menentukan kebenaran ada dua. Sama ada ayat itu adalah satu ayat yang benar ataupun ayat tersebut merupakan ayat yang palsu. So, ada dua je. Okey, so di situ bila kita dah tahu pernyataan tersebut, maka kita boleh tentukan dia punya tahap kebenaran untuk ayat tersebut. Okey, sama ada dia adalah benar atau palsu. Sudah ada dua je. Kalau jawapan kita tu kita hanya tulis benar ataupun kita tulis palsu. Kita tak tulis tidak benar lah. Okey, tidak benar tu maknanya palsu. Cuma kita menggunakan perkataan yang tepat. Okey, kemudian. Okey, bila kita dah ada satu contoh, kita dah ada satu ayat. Macam contoh yang dibagi kat bawah ni, kita boleh menggunakan penafian. Contohnya dia kata Ali. Okey, Ali ni biasanya nama lelaki kan. Tapi katalah Ali merupakan pelajar perempuan. Contohnya merupakan pelajar perempuan. Okey, kita tahu bahawa Ali ni biasanya nama lelaki. Jadi maknanya kat sini adalah satu benda yang palsu. So bila palsu, macam mana kita nak menjadikan ayat yang sama, kita nak tukar dia kepada satu ayat yang benar? Dekat sini kita gunakan kaedah penafian.
Maknanya kita nafikan ayat yang palsu tadi, maka dia akan berubah menjadi satu ayat yang benar. Cara dia macam mana? Ali, okey, bukan. Kita letak perkataan bukan merupakan pelajar perempuan. Okey, barulah dia jadi satu ayat yang benar. Okey, dekat sini pentingnya kita kena faham macam mana kita nak menggunakan penafian. So penafian kita boleh guna dua, sama ada kita nak guna istilah tidak ataupun kita nak guna istilah bukan. Okey, dalam contoh yang dia bagi kat bawah. Tengok dia kata 12 ialah gandaan 5. Okey, kita tengok benar ke palsu ayat ini. Okey, so kita nak tahu dia ni benar ke palsu. Okey, so kita letak sini benar ataupun palsu. So macam mana kita nak tentukan? Kita kena tengoklah 12 ialah gandaan 5. So apakah gandaan 5? Gandaan 5 tu CP5 lah. 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20 dan seterusnya. Okey, so adakah 12 ni termasuk di dalam gandaan 5? Tidak. So bila tidak, maknanya jawapannya adalah palsu. Okey, so benda ni akan jadi salah lah sebab dia adalah satu pernyataan yang palsu. So bagaimana kita nak menafikan dia? Okey, sekarang ni ayat ni adalah ayat yang palsu. So kita nak nafikan supaya daripada palsu dia bertukar menjadi satu pernyataan yang benar. Caranya adalah kita gantikan. Okey, nampak Kita gantikan perkataan ialah dengan perkataan bukan. Okey. So kalau kita nak guna tidak pun boleh, tapi kita tengok pada kesesuaian ayat. So dalam kes kita sekarang ni 12 bukan gandaan 5 adalah satu ayat yang lebih tepat. Kalau kita guna 12 tidak gandaan 5, dia agak kurang tepat. Jadi ayat yang sesuai adalah 12 bukan gandaan 5. Jadi dekat sini 12 bukan gandaan 5 merupakan satu pernyataan yang benar. Okey, so dah benar, maknanya dah selesai kita punya ulang kaji kita berkaitan dengan penafian. Okey, kemudian kat bawah ni dia ada bagi lagi beberapa contoh untuk kita lihat. Okey, ni sekarang ni tadi kita dah lihat untuk penafian. Okey, ingat kalau penafian maknanya kita nak ubah suai daripada benar kepada palsu ataupun satu ayat yang palsu kepada ayat yang benar. Itu adalah fungsi penafian. Kemudian kita ada pernyataan majmuk. Okey, sebut kata pernyataan majmuk maknanya kita ada dua pernyataan. Okey, sama ada pernyataan tersebut membawa maksud yang sama ataupun membawa maksud yang berbeza. Okey, di sini kita bila sebut kata pernyataan majmuk. Okey, majmuk ni maknanya kumpul. Okey, so bila kata kumpul maknanya kita nak jadikan dua ayat menjadi satu. Okey. Dua ayat menjadi satu. Okey, dua jadi satu. So, contoh tengok contoh kat bawah. 12 ialah gandaan 5. 12 ialah gandaan 6. Dengan menggunakan ataupun menggunakan perkataan dan, kita boleh gabungkan ayat ini untuk menjadi satu pernyataan yang benar ataupun menjadi satu pernyataan yang palsu. Contohnya bila kita gabung. Okey, katalah kita gabung. Okey, kat sini nampak dia menggunakan pernyataan yang pertama guna P, pernyataan yang kedua guna Q. So, kita boleh gabung menjadi macam mana? Okey, kita boleh tulis 12 ialah gandaan 5. Okey, kalau kita guna atau dia akan jadi macam ni. Atau 6. Ataupun kalau kita guna dan 12 ialah gandaan 5 dan 6. Okey, selepas kita dah gabung, barulah kita tentukan kebenaran ayat kita. Itu adalah kaedah pertama bila kita nak menggabungkan sebuah ayat daripada dua ayat yang berbeza menjadi satu ayat pernyataan yang sama. Okey, so apa yang beza dia? 5 dengan 6 tadilah. 5 dengan 6 ni berbeza. Yang lain membawa konteks yang sama. Jadi bila kita gabung, dia akan jadi satu pernyataan yang sama. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga pula. Okey, yang ketiga, jap cikgu highlightkan sini atau dengan perkataan dan. Ini maknanya kita gabung. Kemudian yang ketiga, implikasi. Okey, implikasi dalam bahasa mudahnya adalah kesan.
Okey, maknanya kita melihat dia mesti ada sebab dan akibat. Okey, contohnya, okey, bila kita berjalan di atas jalan yang licin, ada kemungkinan untuk kita terjatuh. Nampak Itu adalah perbuatan dan apa sebab dia dan apa akibat. Okey, contoh lain paling mudah. Malas belajar, kemungkinan tak dapat skor. Itu contoh mudah lah. Okey, belajar rajin, dapat skor. Itu adalah sifir mudah yang biasanya diguna pakai di dalam implikasi. Maknanya bila kita buat sesuatu, kita akan dapat kesan dia. Okey, contohnya kita tidur lewat malam. Bila kita tidur lewat malam, jadi kesan dia apa? Boleh jadi kita jadi tak cukup rehat. Itu dia punya kesan dan akibat dia daripada sesuatu perbuatan. Jadi dalam konteks ini sama juga. Okey, dalam konteks implikasi, bila kita sebut kata kesan, maknanya jika P, maka Q. Jika kita buat sesuatu, maka kita akan berlaku sesuatu. Macam tu. Jika P, maka Q. So P adalah dia punya sebab dan Q adalah merupakan dia punya akibat daripada perbuatan P. Okey, begitu juga kita ada satu lagi kaedah untuk kita buat ayat implikasi ni, iaitu dengan menggunakan perkataan okey, jika dan hanya jika. Boleh juga. Okey, kita boleh guna P jika dan hanya jika Q. Q jika dan hanya jika P. Ataupun kita boleh guna jika P maka Q, ataupun kita boleh guna terbalik dia, iaitu jika Q maka P. Pun boleh. Sama sahaja. Okey. Tengok contoh. Okey, contoh untuk pernyataan majmuk tu ada kurang tepat sikit. Okey, so kita tengok contoh yang di dalam implikasi. Okey, kat sini P, pernyataan dia adalah 12 ialah gandaan 3. Kemudian Q ialah 12 ialah gandaan 6. So bila kita gabung dengan menggunakan jika dengan maka, kita akan dapat jika 12 ialah gandaan 3, maka 12 ialah gandaan 6. Okey, ataupun kita nak buat terbalik. Kita tak nak guna jika 3 dengan 6 kan. Kita terbalikkan dia. Okey, kat sini kita dapat jika 12 ialah gandaan 6, maka 12 ialah gandaan 3. Pun boleh. Okey, maknanya terbalik kat situ. Ataupun kita nak guna satu lagi kaedah, 12 ialah gandaan 3 jika dan hanya jika 12 ialah gandaan 6. Okey, itu pun sama juga. Boleh juga. Okey, baik. Next, kita lihat dengan lebih lanjut. Okey, untuk yang berikutnya. Ini cikgu pergi laju Ini kita sambil-sambil kita ingat balik apa yang kita dah belajar masa 3 tahun 4 tahun lepas. Okey. Baik. Akas. Sambungan daripada tadi. Tadi kita dah ada yang pertama sekali penafian. Yang kedua tadi kita ada apa tadi? Okey, selepas penafian kita ada ayat majmuk. Okey, yang ketiga kita ada implikasi. Yang keempat kita ada akas. Okey, akas ni senangnya adalah dia merupakan ayat yang terbalik. Okey, ayat yang terbalik daripada implikasi. So kat sini dia adalah terbalik daripada implikasi. Kita nak senang supaya dia punya formula dia macam tu. Kalau akas adalah terbalik daripada implikasi. Macam tadi kita ada kan, jika 12 ialah gandaan 3. Okey, ini ayat dia yang asal. Maka 12 ialah gandaan 6. Okey. So bila kita menggunakan akas, maka kita akan terbalikkan. Jika dengan maka dia kekal tempat dia. Okey. Yang kita ubah adalah yang bahagian belakang. Okey. Kita tukar. Jadi jika yang biru tu dekat atas. Okey, jadi 12 ialah gandaan gandaan 6, maka maka 12 ialah gandaan 3. So kita akan dapat macam ni. Okey, so itulah beza dia Kalau tadi yang kuning tu dekat atas, sekarang ni yang biru dekat atas. Dan yang kuning tu akan jadi bertukar menjadi di
bawah. Konsep ni sama. Kalau kita lihat contoh pun kita boleh dapat fahamlah. Dalam sini dia dah bagi contoh. Okey, jika 12 ialah gandaan 3, maka 12 ialah gandaan 6. Maka terbalik dia ialah jika 12 ialah gandaan 6, maka 12 ialah gandaan 3. Okey, daripada situ kita boleh tentukanlah dia punya kebenaran ayat tersebut sama ada palsu ataupun benar. Manakala untuk songsangan. Okey, songsangan ni dia nafikan implikasi. Dia nafikan. Okey, maknanya kat sini kita tukar perkataan ialah kepada perkataan bukan ataupun kita tukar kepada perkataan tidak. Ni semua ni kita tukar kepada perkataan bukan. Okey, so ini adalah ayat dia yang asal kan? Ini ayat yang asal. Okey, so kita tukar. Jika 12 bukan gandaan 3, maka 12 bukan gandaan 6. Okey, so itu adalah penafian untuk kita dapatkan songsangan. Manakala kalau kontrapositif pula, dia adalah terbalik daripada songsangan. Okey, terbalik daripada songsangan. Okey, kalau songsangan kita dapat tadi, jika 12 bukan gandaan 3, maka 12 bukan gandaan 6, maka dia punya kontrapositif pula kita akan dapat jika 12 bukan gandaan 6, maka 12 bukan gandaan 3. Okey, so dia adalah saling berkait dan saling melengkapi. So kontrapositif adalah terbalik daripada terbalik daripada songsangan. Songsangan. Okey. So itu kita nak senang faham macam itulah. Baik. Next, kita pergi kepada yang berikutnya pula. Okey, seterusnya apa yang kita nak lihat adalah hujah. Hujah. So hujah ataupun argument. Hujah ni biasanya kalau siapa nak jadi lawyer, maknanya dia kena ada hujah. Okey. Hujah ni apa dia punya ayat dia untuk mempertahankan dia punya kes dia lah. Bila kita ada satu argument, bila kita ada satu kenyataan, kita nak mempertahankan kita punya kenyataan kita perlukan hujah. So hujah ni ada dua. Yang pertama hujah induktif, yang kedua kita ada hujah deduktif. So macam mana bentuk induktif? Okay, induktif konsep dia macam ni. Di segitiga. Kalau deduktif dia macam ni, dia terbalik. Okey, kalau induktif dia bermula daripada satu pernyataan yang khusus, okey, dan kita menjadikan dia sebagai satu pernyataan yang umum berdasarkan beberapa kes yang khusus yang sama. Okey, maknanya kita ada satu pattern yang sama, maka kita boleh buat satu kesimpulan umum. Maknanya semua yang mengikut jalan yang sama dia akan dapat apakah keputusan akhir dia. Contohnya kita ada jalan A. Okey, A ni bila kita lalu jalan A, maka kita akan sampai ke sekolah. Maknanya sesiapa yang melalui jalan A, akhir sekali dia akan sampai ke sekolah. Okey, itu maknanya satu perbuatan, maknanya seorang lalu dia dapat lalu jalan A, dia dah sampai sekolah. Orang kedua lalu jalan A sampai sekolah. Orang ketiga lalu jalan A sampai sekolah. Orang keempat lalu jalan A pun sampai sekolah. Maka kita buat kesimpulan bahawa jalan A ini akan menuju ke sekolah. Okey, itu maksudnya bila kita ada satu premis yang pertama, orang pertama lah premis pertama, premis kedua pun kata yang sama, premis ketiga pun mempunyai kata yang sama, premis empat pun kata yang sama, dan akhir sekali dia akan sampai satu tujuan yang sama. Sebab itu kita kata okey, dia adalah satu kes yang khusus ataupun spesifik kepada satu kes umum. Okey, manakala kalau deduktif dia terbalik. Dia terbalik. Kita ada satu kesimpulan umum dan kita gunakan kesimpulan umum kita ni untuk mendapatkan satu kesimpulan yang khusus ataupun kesimpulan yang spesifik. Jadi dia agak lemah sikitlah sebab contoh kita kata semua manusia makan nasi. Okey, jadi Ali adalah seorang manusia. Jadi Ali makan nasi. Kita boleh buat kesimpulan macam tu. Tapi dalam kes ini ada juga orang yang tak makan nasi, dia makan roti. Okey, boleh jadi ada semua orang dia memang tak makan nasi, jadi dia makan roti. Ada. Jadi maknanya kat situ kita punya hujah deduktif kita adalah agak lemah berbanding dengan hujah induktif tadi.
Okey, itu bezanya lah. Okey, sebab itu kalau kita tengok hujah induktif adalah satu hujah yang kuat dan meyakinkan, manakala hujah deduktif adalah hujah yang sah dan munasabah. Logik dia adalah berdasarkan kepada logik ataupun munasabah. Okey, contoh tadi kan, manusia makan nasi. Kemudian kita kata Ali seorang manusia. Perempuan lah kan? Seorang seorang manusia. Jadi Ali makan nasi. Sebab apa? Sebab dia bergantung. Dia bergantung kepada situasi yang sama. Okay, next. Kita tengok dengan lebih detail lah. Okay. So macam mana kita nak faham? Okay, untuk hujah induktif, kita ada contoh. Dia bagi contoh. Premis pertama, tengok dia ada pattern yang sama. Okay, pattern yang sama, pattern yang sama, pattern yang sama. So kita buat kesimpulan berdasarkan pattern yang sama. Yang bezanya ialah nilai yang di dalam itu, iaitu 1, 2, 3. Jadi yang beza kita ganti dengan huruf N. Okey, jawapan akhir ni kita tak tengoklah. Kita hanya melihat kepada apakah dia punya hujah dia di depan. 2 in bracket 1 tolak 1, maka kita akan dapat jawapan. Maknanya pattern yang sama ini akhir sekali membentuk satu kesimpulan yang sama untuk keseluruhan, kecuali yang berbeza itu kita ganti dengan N. Okey. And then kalau untuk hujah deduktif, beza dia dia tengok sini. Dia ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, kalau dia kata premis 1, semua A ialah B, C ialah A, maka C ialah B. Macam ni contoh tadi ni. Okey. Semua manusia makan nasi. Ali ialah manusia, maka Ali makan nasi. Okey, so itu dia punya bentuk. Kalau untuk premis ni contoh yang pertama, bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, jika P maka Q. Okey, jika P maka Q. Okey, contohnya P ialah benar. Okey, jika P maka Q, P ialah benar, maka Q akan jadi benar juga. Okey, contoh kita letak sinilah. Katalah jika 2 tambah 1 maka 3. Okey, 2 tambah 1 tu adalah satu pernyataan yang benar dia kata kan. Okey, kemudian maka 3. Sebenarlah. Jadi kalau kita kata ini adalah satu benda yang benar, maka dia akan dua-dua jadi benar. Sebab dia saling berkaitan. Okey, manakala kalau untuk yang berikutnya, untuk kes yang ketiga ni, bentuk yang ketiga. Okey, jika P maka Q, tengok kalau Q ni adalah benar, okey, bukan Q adalah benar, maknanya P pun kita akan dapat benar. Sini disilap, bukan Q sini adalah P. Okay. Kalau Q ni adalah satu pernyataan yang palsu, maka secara automatik P pun akan jadi palsu. Tapi kalau Q ni adalah satu pernyataan yang benar, maka P pun akan jadi pernyataan yang benar. Okey. Baik, ada soalan setakat ni? Sebelum kita beralih kepada soalan ataupun latihan. Yang ni cikgu ada suruh kamu buat kan? Okey, sambil itu boleh semak dan kita akan bincang. Okey, untuk soalan yang pertama terlebih dahulu bagi bahagian A. Okey, ada soalan? Okey, so kalau tak ada, masa kita ada lebih kurang dalam 2 minit, 3 minit lagi. Cikgu takut tak sempat. Jadi kita rehat dahulu kat sini. Kita stop sekejap and then kejap lagi kita sambung semula. Rehat dulu dalam 2 hingga 3 minit lah. Nak minum air ke apa semua boleh rehat dulu. Okay. So nanti kita sambung. Pastikan masuk semula jangan hilang pula. Okay. So kita berhenti rehat di sini.